Okey, hari ini kita akan masuk subtajuk 7.3 iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey, kita lihat dulu. Okey, seiring dengan kemerdekaan negara, bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Beberapa langkah telah dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Antaranya ialah pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, penubuhan UKM sebagai pusat keilmuan, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai pusat perkembangan bahasa dan kebangsaan. Okey, kita lihat dulu tajuk yang pertama, Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Okey, dalam Seksyen 2, Akta Bahasa Kebangsaan menetapkan bahawa segala urusan rasmi kerajaan haruslah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Maksudnya kalau dalam segala urusan surat, perkeliling, memo apa semua mesti menggunakan bahasa Melayu. Seksyen 8 pula, Akta Bahasa Kebangsaan menetapkan bahawa bahasa Melayu mesti digunakan dalam mana-mana mahkamah di Malaysia kecuali pemberian keterangan oleh seseorang saksi. Okey, Akta Bahasa Kebangsaan ataupun dikenali sebagai Akta 32 yang merangkumi kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui pengubahan undang-undang. Kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan persekutuan ialah perkara 152. Okay, mula diperkenalkan pada tahun 1967 dan mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Okay, kita lihat pula subtajuk yang kedua, bahasa rasmi pentadbiran. Okay, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi yang menjadi antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga merupakan alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Dan ini contohnya di sekolah lah, kita guna surat, segala perhimpunan, kita guna bahasa Melayu. Itu contoh di sekolah lah, antara salah satu agensi kerajaan. Okey, contoh lain kalau kita buat report pergi balai polis pun ditulis dalam bahasa Melayu. Okey, yang ketiga, bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Okey, kita lihat subtajuk yang ketiga iaitu memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Okey, ini kita lihat dari dua aspek, iaitu pembukaan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dipergiat di seluruh negara. Contoh sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ialah Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri, Kolej Sultan Abdul Halim. Okey, bilangan guru terlatih bahasa Melayu juga telah ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Langkah-langkah ini diharap dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid, dan bahasa Melayu dapat diperkasakan sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey, ini salah satu langkah kerajaan dengan menubuhkan UKM sebagai salah satu pusat untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Okey, apa yang UKM buat? Mereka merupakan universiti pertama yang memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang kursus dalam bahasa Melayu. Dan penubuhan Institut Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu atau IBKKM pada 1 Disember 1972 menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bidang bahasa Melayu. Okay, kemudian institut ini, IBKKM itu ditukar namanya kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA. Okay, jadi institut ini jadi tumpuanlah para penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan daripada pelbagai kaum dari dalam dan luar negara. Okay, beberapa tokoh telah diberi pengiktirafan seperti Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainon sebagai sastrawan negara yang membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Okay, seterusnya penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun dikenali sebagai DBP. Okay, ditubuhkan pada 22 Jun 1956. Okay, nama asal DBP ialah Balai Pustaka. Pengarah pertamanya ialah Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Kita dapat cawangan di Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Okay, apa peranan DBP? Okay, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu, mengembangkan aktiviti bahasa dan sastra sebagai medium untuk memupuk perpaduan, mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa. Okay, apa yang langkah-langkah yang DBP buat? Di antaranya menerbitkan buku majalah Risalah, menganjurkan seminar dan bengkel, mengadakan pelbagai aktiviti bersempena dengan Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan, dan melancarkan slogan Bahasa Jiwa Bangsa pada 1960. Slogan ini kita guna pakai sampailah sekarang. Okey, kita lihat dulu apa maksud istilah bahasa ilmu, bahasa rasmi. Okay, bahasa ilmu merujuk kepada bahasa yang mampu menjadi perantara bagi menyampaikan ilmu pengetahuan sehingga peringkat tinggi. Bahasa rasmi pula merujuk kepada bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi, iaitu dalam urusan pentadbiran, pendidikan, urusan perdagangan dan kehakiman. Okay, kesimpulannya,
Pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran pelaksanaan sistem pendidikan berteraskan Bahasa Melayu serta peranan UKM dan DPP sebagai pusat ilmu telah memastikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan negara. Pemimpinan rakyat wajib memainkan peranan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara kita.